asalkan betul caranya. Allah tak marah, Nabi tak kisah, Islam pun tak akan menyumpah. Tapi kuasa akan bermasalah. Kuasa akan jadi tercela dalam agama bila berlakunya dua perkara. Pertama, salah guna kuasa. Yang ketiga, bila terlampau gila kepada kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikanlah kami redha dalam menerima segala takdirmu. Jadikanlah kami sabar dalam menerima segala ujian darimu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita dipertemukan menerusi kuliah mingguan kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahaskan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu kuasa, kuasa. Saudara-saudari sekalian, kita sekarang ini sedang berada di dalam suasana pandemik, yang mana pandemik ini berpunca daripada coronavirus. Kalau kita tengok kepada perkataan coronavirus itu, secara literalnya corona membawa maksud mahkota. Mahkota adalah satu perkara yang sangat sinonim dengan kekuasaan. Sebab itu, raja-raja di seluruh dunia, mereka ada mahkota masing-masing. Bahkan pengganti kepada raja yang akan memerintah dipanggil sebagai tengku mahkota. Sebab itu, kalau raja-raja Melayu, ke bawah dulu yang maha mulia raja-raja Melayu, daripada dulu, mereka telah pun memiliki mahkota sendiri. Ada satu kitab lama, tajuknya Tajus Salatin. Tajus Salatin ni maknanya kitab mahkota segala raja-raja yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari. Dia seorang anak Johor yang berkhidmat di dalam Istana Johor Lama tahun 1630. Jadi buku ini menjadi panduan kepada raja-raja Melayu, khususnya di Kedah dan di Johor. Dan dikatakan bahawa pembesar dan raja-raja di tanah Jawa pun menggunakan pakai buku ini sebagai panduan kepada kepribadian dan penampilan seorang raja. Dan memang asalnya raja-raja di Nusantara ini sejak daripada dahulu lagi mereka memakai mahkota. Dan pemakaian mahkota oleh raja-raja Melayu itu lebih awal daripada Queen Victoria. Di Nusantara keseluruhan, kalau kita rujuk kerajaan Majapahit, ada mahkota Majapahit. Begitu juga Kesultanan Banten. Banten ni sebelah penghujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Kesultanan Banten itu pakai mahkota. Begitu juga Kerajaan Kahuripan. Kahuripan ni sekarang belah-belah Surabaya sekarang ini. Abad yang ke-10. Juga mereka ada mahkota. Begitu juga Kesultanan Siak ada mahkotanya. Begitu juga Kerajaan Singaraja. Singaraja Bali, ini Raja Buleleng, juga memakai mahkota. Mungkin ada orang-orang yang peminat-peminat sejarah akan mengatakan, betul ke Sultan-Sultan Melayu dulu pakai mahkota? Bukankah dalam cerita Hang Tuah, Sultan Melaka pakai tanjak ataupun tengkolok saja? Jadi kita kalau mengkaji sejarah guna filem Melayu, letih lah. Sebab itu Sultan Melaka dulu pun ada mahkotanya sendiri. Ada mahkotanya. Lepas itu kalau kita rujuk kisah bagaimana Tengku Muzaffar. Tengku Muzaffar ni anak anda kepada Sultan Melaka yang terakhir, Tengku Muzaffar Shah,
ibni almarhum Sultan Mahmud Shah, anak Sultan Mahmud Melaka. Dia telah berundur diri ke Perak selepas daripada Melaka dilanggar oleh Portugis. Anak dia yang seorang lagi, Tengku Alauddin Riayat Shah, dia yang jadi Sultan Johor pertama, yang dikenali sebagai Kesultanan Johor Riau Lingga. Jadi Tengku Muzaffar yang berundur ke Perak ini, dia bawa bersama dengan dia mahkota Kerajaan Melaka. Tetapi mahkota ini dicampakkan ke laut. Lalu terkenallah satu kisah legenda yang sampai sekarang masih lagi diadakan ritualnya, iaitu legenda beting beras basah. Iaitu tatkala laut bergelora dalam pelayaran, tuanku campakkan mahkota Sultan Melaka itu, dan baginda pun berseru, sekongkong tanah Minangkabau, selilit pulau Perca, di luar di lengkung ular sakti muna, perpisahan beta di Selat Melaka, jika sah beta raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka. Ini panjanglah huraiannya. Yang penting bila sebut mahkota, dia adalah simbol kekuasaan. Sebab itu bila coronavirus, bila virus ini dinamakan corona, maknanya dia adalah raja segala kuman. Maknanya ini kuman ada mahkota. Memang kita tak dapat nak menafikan setakat hari ini, corona ini ataupun kuman mahkota ini telah menjangkiti lebih daripada 200,214,218 manusia di seluruh dunia. Dan kuman mahkota ini telah membunuh lebih daripada 4,258,200 orang di seluruh dunia. Ini coronavirus, mahkota segala kuman. Namun saudara, dalam ketakutan dan keresahan kita menghadapi coronavirus ini ataupun mahkota segala kuman ini, tiba-tiba di tanah air kita dilanda pula oleh satu pandemik politik tanah air yang kebetulannya pula ingin menggelecek dan merebut corona of power ataupun mahkota kekuasaan. Lalu sejak daripada minggu lalu telah lahirlah beberapa varian-varian baru kepada pandemik politik ini. Perarakan, perhimpunan, unjuk rasa dan pelbagai lagi. Maka untuk seketika rakyat di Malaysia mengabaikan sementara tentang masalah kuman mahkota ataupun coronavirus yang sebelum ini begitu dominan dalam perbualan harian kita, beralih pula kepada cerita tentang corona of power. Namun alhamdulillah, tengah hari tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa beliau telah pun menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong bahawa beliau akan menentukan keabsahannya sebagai Perdana Menteri di Parlimen nanti. Justru satu usul undi percaya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang kembali pada bulan September nanti. Jadi melalui cara ini, kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan juga Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan juga perlembagaan. Dan difahamkan alhamdulillah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong telah pun memperkenankan cadangan ini. Jadi kita dah pun selesai urusan memilih kepimpinan. Namun saudara, ada juga di kalangan masyarakat kita yang terhanyut dengan masalah ini, itu kita tak ceritalah. Ada juga yang memilih untuk mengatakan tak nak campur. Mereka mengatakan bahawa hal-hal memilih pemimpin, hal politik ini dunia, Syekh. Ini hal-hal dunia belaka ni. Tak ada kena-mengena dengan agama. Lebih baiklah kita mengaji satu makrok lagi bagus. Tak payah campurlah benda-benda orang-orang milih pemimpin, tak payah. Ini silap. Memilih seorang pemimpin adalah sebahagian daripada urusan duniawi dan juga urusan akhirat. Kerana memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama yang sangat penting. Agama Islam, dia tidak mengenal dikotomi ataupun sekularisasi yang memisahkan antara dunia dengan akhirat, termasuk juga dalam bab memilih kepimpinan. Sebab itu dalam Al-Quran banyak istilah kita temui yang menceritakan tentang makna kepimpinan. Contoh, kalimat imam disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Kalimat khalifah disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Kalimat malik
disebut dalam surah Al-A'raf ayat 3. Malik maknanya raja. Kalimat amir ataupun ulil amri itu disebut dalam surah An-Nisa ayat 59. Dan kalimat sultan disebut dalam surah An-Nisa ayat ke-144. Sebab itu melantik seorang pemimpin bukan urusan duniawi. Justru Nabi SAW sendiri, jangankan dalam hal bernegara, nak bermusafir pun kata Nabi, mu kena lantik pemimpin dalam bermusafir. Idza kana salasatun fi safari falyu'ammiru ahadakum. Kalau kamu keluar bermusafir 3 orang, maka hendaklah angkat salah seorang daripada kamu jadi ketua rombongan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi tak beri musafir seorang-seorang, berjalan seorang-seorang. Ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wa salasatu rakbun. Siapa yang musafir seorang, berjalan seorang, itu setan. Siapa yang berjalan 2 orang, itu pun setan. Siapa yang berjalan 3 orang, itu barulah rombongan. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Abu Daud. Maka kalau nak bermusafir pun, Nabi suruh kita pilih seorang jadi pemimpin, apatah lagi bernegara. Sebab itu para ulama dulu, mereka berdoa kepada Allah supaya diberikan kepada mereka para pemimpin yang adil. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia biasa berdoa supaya dikurniakan pemimpin yang adil. Lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Kalaulah aku memiliki satu doa yang paling mustajab, nescaya aku akan gunakan doa itu untuk diberikan, ditujukan kepada pemimpinku. Qila lahu, tiba ada orang pun tanya, Tok Imam, Ustaz sibuk juga, pemimpin ni lantaklah kita ceramah sudah. Kaifa dzalika ya Abu Ali? Apa sibuk sangat ni Abu Ali? Mana nama beliau Fudail bin Iyad ni tadi. Jadi jawabnya, mata ma sayyartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayyartuha fil imami fa salahul imami salahul ibadi wal biladi. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku doa untuk diri aku saja, minta jauh penyakit, minta jauh neraka, minta macam-macam untuk diri aku saja, maka doa itu manfaatnya hanya untuk diriku saja. Tetapi kalau aku doakan untuk para pemimpin supaya mereka jadi orang baik, mereka jadi orang yang amanah, mereka jadi orang yang bertanggungjawab, maka yang akan baik bukan sekadar pemimpin itu, bahkan al-ibadu wal bilad, rakyat dan negara automatik jadi baik. Ini kita boleh rujuk kisahnya dalam kitab Hilyatul Awliya. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang merupakan cucu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman dia buat mata wang. Dia tempa satu mata wang, dan pada mata wang itu ditempakan perkataan amarallahu bil wafa'i wal adli. Allah Ta'ala telah perintahkan supaya aku bersifat amanah dan berlaku adil. Maka saudara-saudari sekalian, pasal kepimpinan ini kita sama-sama doakan yang baik-baik. Namun kalau kita rujuk balik kepada isu mahkota kuasa, corona of power versus coronavirus, raja segala virus, kita tidak boleh menafikan bahawa kuasa adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Manusia kalau tak ada kuasa, manusia kalau tanda tangannya dah tak laku, tak ada harga lagi. Sebab itu orang barat dia ada satu falsafah, orang yang cemerlang mesti ada 3P: power, position, property. Mesti ada power, ada kekuasaan. Mesti ada position, ada kedudukan, ada post. Dan mesti ada property, ada harta. Bagi orang Cina, orang cemerlang mesti ada 3 ciri: Shio, Hok, Lok. Shio, umur panjang. Hok, harta mesti mau banyak. Dan Lok, mesti ada kekuasaan. Bahkan bagi kita orang Timur termasuk Malaysia, orang yang cemerlang di mata masyarakat mesti ada 3 tak: harta, tahta, wanita. Tahta, kuasa. Hatta kalau dalam orang Jawa, dalam falsafah orang Jawa, dalam serat Ulang Reh karya Sri Sunan Pakubuwono, Pupuh Gambut bait ke-4 sampai 10, disebutkan ciri anak Jawa itu adigang, adigung, adiguno. Mesti ada kekuatan, kekuasaan dan kepandaian.
kita tak dapat menafikan bahawa kuasa mustahak. Bahkan Islam juga tidak ketinggalan memberikan garis panduan bagaimana untuk berkuasa. Apa sebab? Kerana bagaimana mungkin Islam ini dapat dilaksanakan seutuhnya kalau tak ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, semua orang Islam berceramah saja. Macam kita berceramah saja tanpa ada kekuasaan. Bagaimana agama nak ditegakkan? Sebab itu disebutkan Al-Quran tanpa sultan. Maksudnya Al-Quran tanpa kuasa tidak akan dapat membawa kepada realisasi nilai-nilai hukum hakam Islam secara seluruhnya dalam kehidupan kita. Payah. Sebab itu kalau kita lihat, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu ussun wa sultanu harisun wa ma ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadai'un. Agama adalah asas, sedangkan para pemimpin adalah yang mengawal agama ini. Apa yang tidak ada asas, nescaya akan runtuh. Dan apa yang tidak ada pengawal, benda tu akan hilang. Ini kita boleh rujuk kenyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, tidak keterlaluan kita menyatakan bahawa disebabkan kuasa ini mustahak, maka terdapat di kalangan para anbiya yang Allah tunjukkan bahawa mereka ini walaupun Nabi, tapi tetap menyandang kedudukan sebagai seorang pemimpin yang berkuasa. Walaupun mereka Nabi, mereka tetap ditunjukkan ada memiliki kuasa pemerintahan. Sebagai contoh yang paling terkenal, pertamanya Nabi Daud AS. Nabi Daud, beliau seorang Nabi, baginda seorang Nabi. Tapi dalam masa yang sama, baginda juga adalah second king of United Kingdom of Israel. Dia adalah Raja Israel yang kedua. Raja pertama Israel, Talut. Dalam Bible Hebrew disebut Saul namanya. Yang mana Saul ini dilantik oleh Nabi Samuel ataupun Samuel untuk menjadi raja yang pertama untuk United Kingdom of Israel. Jadi yang kedua adalah Nabi Daud, raja. Begitu juga yang kedua Nabi Sulaiman AS, anak anda kepada Nabi Daud. Baginda juga adalah seorang Nabi, dalam masa yang sama baginda juga adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Apa sebab? Allah berikan dia pelbagai kelebihan yang orang lain tak ada. Pertama, dia boleh bercakap dengan haiwan. Dia boleh cakap dengan burung hudhud. Direkodkan dalam surah An-Naml ayat 15-16. Dia boleh bercakap dan memahami bahasa semut. Disebut dalam surah An-Naml ayat yang ke-18. Dia boleh perintah angin. Surah Sad ayat 36. Dia boleh menundukkan jin. Itu disebutkan dalam surah Sad ayat 37-38. Dia boleh melelehkan tembaga. Surah Sabah ayat ke-12. Dia boleh memindahkan istana Queen of Sheba ataupun Malaikat Bilqis ataupun Ratu Balqis. Dia boleh pindahkan dengan perantaraan pekerja-pekerja dia. Dan dia, hebatnya Nabi Sulaiman ni, dia sampai ada kuda terbang. Kuda terbang. Dia Nabi Sulaiman ni dia ada bela 20,000 ekor kuda. Sebab itu dalam Quran surah Sad ayat 30-33, iz urida alaihi bil ashyi safinatul jiyad. Ingatlah ketika pada satu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak dan sangat cepat larinya. Ini Nabi Sulaiman. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, pernah satu ketika Nabi dia baru balik daripada perang Tabuk ataupun perang Khaybar. Jadi sementara ketika itu bilik Aisyah ditutup dengan kain penutup. Jadi ketika angin bertiup, kata Aisyah, tersingkaplah kemah dia, sehingga kan Aisyah masa tu masih lagi muda, budak lagi, ada mainan boneka, patung. Jadi Nabi pun tanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Ni apa benda ni Aisyah? Dijawab oleh Aisyah, qalat banati, ini mainan boneka saya ya Rasul. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahan min riqa'in. Qala farasun lahu janahani. Lalu baginda nampak ada satu patung kuda yang ada dua sayap. Maka Nabi tanya, macam mana kuda boleh ada sayap? Nabi tanya kepada Aisyah. Maka kata Aisyah, amma sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajnihatun.
Kata Aisyah, kan dulu tuan pernah cerita Nabi Sulaiman ada kuda yang banyak dan kudanya itu ada yang bersayap. Fadhahika hatta raaitu nawajizahu. Maka Nabi pun tertawa sehingga aku nampak giginya. Hadis riwayat Abu Daud. Itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa sebab dia hebat? Dia ada kekuasaan. Dan kekuasaannya itu takkan dimiliki oleh siapa-siapa lagi. Hanya untuk dia saja. Dalam Quran Allah rakamkan doanya kepada Allah. Surah Sad ayat 38. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkanlah saya, anugerahkanlah kepada saya kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh sesiapa pun selepas saya. Sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Surah Sad ayat 38. Ini hebat Nabi Sulaiman AS. Siapa lagi nabi-nabi yang memiliki kekuasaan, yang menjadi para pemimpin, menjadi raja, menjadi menteri? Yang ketiga Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ini dia jadi vizier ataupun wazir of ancient Egypt. Dia jadi menteri di zaman Raja Mesir, yang mana dia sendiri hantar resume dia kepada sang raja. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah saya sebagai bendaharawan Mesir ini. Kerana apa? Kerana saya adalah orang hafizun alimun. Orang yang pandai jaga. Mana pandai jaga duit, pandai jaga amanah, dan alim. Saya ada knowledge. Mana kalau dia nak jaga duit, dia kena ada basic dalam bidang account misalnya. Lagi bagus ada ACCA. Contohlah. Ini tidak awak ambil fakulti lain nak jaga duit, habis-habis begitu saja. Dia ada knowledge dan dia ni amanah. Mana kalau ada ACCA sekalipun tapi tak amanah, tak guna juga. Dia hafiz alim. Surah Yusuf ayat 55. Justru saudara, kekuasaan kita perlukan. Kuasa diperlukan. Baik itu orang kalau NGO lah kita tengok. NGO kalau dalam senarai jawatan kuasa dia tak ada orang berkuasa dalam NGO dia, tak layan dia orang. Orang tak berapa nak melayan. Hantar surat tu tak gagah. Tapi bila NGO tu penaungnya orang ada kuasa, raja, sultan, menteri dan bagai-bagai lagi, dia nak menempuh Putrajaya punya jabatan-jabatan tu senang. Kuasa mustahak. Baik itu orang pencen yang dah pencen daripada kuasa, tanda tangannya pun dah tak laku lagi. Mereka sekarang nak pergi ke masjid pun kena ejah nama dengan AJK. Apa sebab? Kuasa tak ada. Masa ada kuasa, ialah orang hantar limau rumah dia. Hantar limau. Berkotak-kotak orang hantar. Apatah lagi dalam Islam, para pemimpin yang berkuasa memiliki kedudukan yang istimewa oleh Allah. Islam tidak memusuhi orang yang berkuasa. Bahkan kalau dia berkuasa itu, dia jaga amanah, bertanggungjawab, tidak melakukan penyelewengan, penipuan dan bagai-bagai, Allah akan muliakan mereka. Apa bentuk kemuliaan? Kata ulama pertama, pemimpin-pemimpin yang adil, orang berkuasa yang adil, doa mereka sangat mustajab. Mana macam wali-wali berdoa. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi menyebut, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, doanya takkan ditolak oleh Allah. Pertama, as-saimu hatta yuftir. Pertama, orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil. Para pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doa orang-orang yang dizalimi. Apa lagi kemuliaan yang Allah beri pada mereka? Pemimpin-pemimpin yang adil akan ditolong oleh Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil, mereka ni akan dinaungi oleh Allah daripada teriknya panas di padang mahsyar, termasuk dalam golongan yang ada naungan. Pemimpin-pemimpin yang adil akan mendapat mimbar daripada cahaya. Pemimpin-pemimpin yang adil akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Inna ahabban nasi ilallah yaumal qiyamah wa adnahu minhu majlisan imamun adilun. Kata Nabi, orang yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Justru itu, ayo silakan nak mencari kekuasaan, tak ada masalah. Agama kita memberikan penerangan, kuasa, tahta tidak salah.
Nak harta tak salah, nak kuasa tak salah, nak perempuan pun tak salah, asalkan betul caranya. Allah tak marah, Nabi tak kisah, Islam pun tak akan menyumpah. Tapi kuasa akan bermasalah. Kuasa akan jadi tercela dalam agama bila berlakunya dua perkara. Pertama, salah guna kuasa. Yang ketiga, bila terlampau gila kepada kuasa. Yang ini kita khawatirkan. Gila kuasa. Pah muka dia, sudah bagilah orang lain pula. Pah dia. Sifat terlalu nakkan kepada kuasa akan menyebabkan sifat hasad dengki bersarang dalam hati dan dia akan 24 jam hidupnya nak mencari keaiban dan kesalahan orang. Kalau orang tu terlampau nak kepada kuasa. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, "Ma min ahadin ahabbar ri'asata illa hasada wa bagha." Orang yang terlampau gilakan kuasa kepimpinan, maka dia akan terjebak dengan hasad dan kejahatan. Wa tattaba'a 'uyuban nasi wa kariha an yuzkara ahadun bi khairi. Kemudian dia akan sentiasa nak mencari salah orang dan dia takkan mengakui kebaikan yang orang lain lakukan. Ini masalah kalau sudah gila kepada kekuasaan. Sebab itu saudara, tidak semua orang, walaupun kekuasaan itu hebat, tak semua orang layak diberikan kuasa. Walaupun dia nak, walaupun dia melobi, tak semua orang layak. Ada piawaian tertentu supaya kita tidak salah memilih orang. Salah pilih, dapat pemimpin yang lebih bodoh pada kita, habis negara. Apa tanda burung perpat makan gambir saram berangin? Apa tanda kiamat dekat? Orang pandai jadi pemimpin. Kata orang tua-tua, apa tanda pemimpin bebal sampai tua tak menyorong akal? Apa tanda pemimpin bebal tak tahu beza nangka dengan temabal? Tanda pemimpin dungu dah bebal, dada kosong akal sejengkal, bercakap tidak berhujung pangkal, memimpin bagaikan kehilangan akal. Diberi nasihat telinganya tebal, rakyat sengsara negara tertinggal. Kalau jadi pemimpin pasti kita menyesal. Sebab itu Al-Afuh Al-Audi dalam kitab Al-Iqdul Farid dia mengatakan, la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wa la sarata iza juhalahum sadu. Manusia tidak akan menjadi baik, bahkan akan huru-hara kalau dia tidak ada pemimpin. Dan tidak adalah gunanya seorang pemimpin itu kalau mereka lebih bodoh daripada yang mereka pimpin. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kepiawaian orang-orang Melayu dulu dalam mencari dan memilih pemimpin, memang kita tak boleh ragui keberkesanan mereka. Pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Ni cara nak menjadi pemimpin. Pemimpin ni kata orang tua-tua kena ada kemampuan, yang diberikan kepercayaan, yang diberikan kekuasaan, yang diberikan beban berat, yang diberikan tanggungjawab, yang diikat janji dan sumpah, yang disimpan petua dan amanah, yang dikemukakan oleh rakyatnya, yang dimuliakan oleh kaumnya, yang didudukkan pada patutnya, yang ditegakkan pada layaknya, yang dikukuhkan dengan adatnya, yang ditinggikan dari orang banyak, yang didahulukan dari orang ramai, yang diutamakan dari orang biasa, bagaikan kayu besar di tengah padang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, besar akarnya tempat bersila, yang jauh mula nampak, yang dekat mula bersua, tingginya menahan angin, rendahnya menahan lapar, cerdiknya penyambung lidah, beraninya pelapis dada, alimnya tempat berpatwa, bijaknya tempat beramanah, sabarnya tempat kita mengadu, adilnya tempat bertimbang, benarnya tempat berpijak, bijaknya tempat berguru, teladannya kita sama meniru. Kalau karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Itu sifat para pemimpin. Sebab itu orang Melayu ni, kalau kita cerita sejarah,
Orang Melayu lebih selesa dan suka dengan sistem beraja. Sehingga kan disebut kalimat MIB, Melayu, Islam, beraja. Sistem beraja ataupun sistem monarki adalah sistem kepimpinan tertua di dunia. Dan orang Melayu adalah antara tamadun yang sangat selesa dengan sistem beraja ini. Tapi kita melihat apabila berlaku penjajahan, satu persatu sistem beraja dimusnahkan oleh penjajah. Dan kita kena terima hakikat bahawa lanskap pemerintahan bangsa Melayu khususnya sejak pada zaman Melaka telah banyak hilang satu persatu. Contohnya institusi bendahara misalnya, ini merupakan makna Carta Bangsa Melayu. Dia mengandungi perjanjian persetiaan antara Demang Lebar Daun yang bersetuju untuk merajakan Sang Nila Utama sebagai Raja Melayu pertama di Bukit Saguntang dengan gelaran Seri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Seri Tribuana. Maknanya yang dibertuan kepada 3 dunia, Palembang, Bintan, Singapura. Jadi Sang Nila Utama dia terus memerintah Singapura selama 48 tahun dan mangkat tahun 1372 dan dimakamkan di Bukit Larangan, hari ini dikenal sebagai Fort Canning Hill di Singapura. Cicit dia, Paduka Seri Maharaja Parameswara, itulah yang menubuhkan Melaka tahun 1402. Jadi penjajah dia datang, dia buang semua ini. Dan itu memang sifat penjajah. Kita dah bulan 8, banyak cerita kemerdekaan. Contohnya British. British bila dia jajah sesebuah tempat secara rasmi, maka mereka mesti mansuhkan institusi diraja tempat itu. Itulah yang mereka buat kepada monarki di India, di Myanmar, di Kenya, di Tanzania, di Zambia, di Zimbabwe, di Myanmar, dan negara kita ada kesan-kesannya sedikit. Kenapa saya bawakan isu ini? Bila mereka bawakan ideologi baru kepada negara yang mereka jajah, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, liberalisme, anarkisme, feminisme, termasuklah demokrasi, yang ini yang kita harga yang kita sedang bayar sekarang. Demokrasi yang sedang kita laksanakan sekarang ada harga yang kita kena bayar. Saya melihat begini, dengan demokrasi kita terpaksa berpolitik tiap-tiap hari. Hari-hari. Saya percaya tuan-tuan kalau betul-betul perhatikan, kita berpolitik hari-hari. Saya ingin menyeru dan mengajak kepada seluruh muslimin muslimat. Kita bukan orang politik. Politik ni dia ada seni dia. Dan orang politik, dia mahir dengan seni itu. Kita orang biasa, kalau tak pandai jangan. Sebab politik ini, asasnya adalah tentang siapa dapat apa, bagaimana nak dapat, dan bila boleh dapat. Kita tak reti cara begitu. Politik juga adalah tentang peluang dan keupayaan untuk menguasai peluang. Politik juga adalah kemampuan untuk menukar peluang menjadi laba yang menguntungkan. Politik juga adalah memanfaatkan laba yang telah diperolehi itu tadi untuk meneguhkan kekuasaan dan penguasaan. Sanggup kita nak bergelanggang dengan dunia begitu? Tak sanggup. Sebab itu politik ini dia ada seni dia. Dalam politik, prinsip moral bukan sesuatu yang bersifat praktikal. Payah nak digandingkan moral dan politik. Sebab itu dalam nada sinis, Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince, ni buku tahun 1513 lagi, dia tegaskan bahawa dalam urusan politik tidak ada tempat membicarakan soal moral. Sebab tujuan berpolitik adalah untuk memperkuat dan memperluaskan kekuasaan. Ini berarti soal moral, etika, tata susila dalam politik adalah perkara yang amat abstrak dan sukar untuk ditafsir. Sebab itu kita tengok orang politik. Hari ini dia berkawan, esok dia musuh. Hari ini dia musuh, lusa dia berkawan. Tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal. Tuan-tuan sanggup hidup begitu? Orang politik tak apa, dia seni dia ada. Dia telah memilih bidang itu. Itu sebab Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, ini tokoh terkenal di Turki, dia pernah berdoa, a'udzubillahi minasyaitanir wassiyasah. Ya Allah, jauhkan aku daripada dua perkara, setan dan politik. Ini bukan bermakna Syekh Badi'uzzaman menolak politik. Tidak. Tapi dia menolak politik dan mohon pada Allah daripada politik kotor,
yang didasarkan oleh hawa nafsu serakah politikus yang tak berhenti-berhenti gila kuasa. Muka yang sama saja yang kita tengok daripada kita sekolah sampailah sehari dua ni. Muka yang sama saja, tidak mempedulikan etika, norma, hukum. Ini masalahnya. Dan masalah politik, sistem politik ini juga adalah kita perlu masa yang terlalu panjang untuk menentukan satu-satu dasar negara. Sebab pembentukan dasar adalah di peringkat parlimen dan dia memerlukan tempoh waktu yang cukup panjang, bermula daripada perbahasan sampailah proses kelulusan oleh Bawah Duli Tuanku Agong. Jadi tempohnya pula bergantung kepada jumlah kerusi yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau kerajaan ada 2/3 jumlah kerusi, cepatlah prosesnya. Tapi ada kalanya wujud situasi di mana beza antara kursi kerajaan dan kursi pembangkang tidak jauh bezanya. Maka sudah pasti memerlukan proses undian diulang berkali-kali lagi. Ini sistem yang penjajah tinggalkan kepada kita. Yang ketiga, sistem demokrasi ini dia ada banyak lubang-lubang untuk dieksploitasi. Tak kira daripada peringkat komuniti sampailah pada peringkat negara sekalipun. Ada kalanya sistem demokrasi ini mampu memberikan keputusan-keputusan yang tidak dijangkakan, unsankerable. Dan jangan terkejut, sistem demokrasi ini pernah membuktikan bahawa dengan demokrasi pernah melantik makhluk bukan manusia jadi pemimpin. Pernah. Binatang jadi pemimpin sebab pengundi pilih dia. Contoh tahun 1938 ada satu keldai, donkey. Keldai itu diberi nama Boston Curtis. Boston Curtis dia menang kerusi ahli jawatankuasa Parti Republican yang dia bertanding tahun 1938. Walaupun dia keldai, dia dapat 51 undi. Bayangkan, ini sistem pening kita. Begitu juga anjing 2-3 ekor dah jadi Yang Berhormat. Bosco the dog, anjing jenis Labrador, pernah dipilih menjadi Datuk Bandar di sebuah pekan Sunol di California tahun 1981, dan sampai sekarang di sana dibuat satu tugu peringatan kepada Bosco, letakkan di depan pejabat pos. Anjing jadi mayor Datuk Bandar. Sana dia ada pilihan raya peringkat PBT, kita tak ada. Ada juga seekor anjing lagi nama Duke the Dog, Datuk Bandar di Cormorant di Minnesota di Amerika Syarikat, dan 3 penggal dia sempat menjadi Datuk Bandar, jadi mayor. Pernah juga dalam rekod mengatakan monyet beruk pun jadi Yang Berhormat pun ada. Nama Tiao si chimpanzee. Dia pernah jadi Datuk Bandar bukan pernah jadi Datuk, dia dicalonkan di dalam pilihan raya Datuk Bandar Rio de Janeiro tahun 1988. Orang masukkan nama dia sebab nak rosakkan undi. Masa tu ada lebih kurang dalam 12 orang calon yang bertanding, jadi nak pecah undi agaknya. Letakkan chimpanzee bertanding. Walaupun dia kalah, tapi dia tetap dapat 400,000 undi. Dan dia duduk pada kedudukan 3 terbaik daripada 12 orang calon yang bertanding. Bayangkanlah. Ketika dia mati tahun 1996, beruk ni mati tahun 96 umur 34 tahun. Kecil manis. Banyak orang minum manis agak mati. 34, umur 34. Masyarakat Rio de Janeiro berkabung 3 hari. Beruk meninggal. Calon pilihan raya. Pernah tahun 1967 ada satu pekan kecil bernama Picoaza di Ecuador, Amerika Latin. Dia telah ada pertandingan pilihan raya. Dia letakkan salah seorang pada calonnya bedak untuk kaki. Bedak ni ada muka, ada badan. Bedak kaki jenama Paul Vapis. Bedak ini bertanding, menang. Orang pangkah. Saya khawatir masyarakat kalau tak faham dengan kepentingan kuasa, mencari pemimpin yang adil, akhirnya dia bosan, fed up dengan apa yang berlaku. Takdir berlaku pilihan raya, orang lawan songkok, saya takut songkok menang. Orang lawan PlayStation menang. Jangan. Kelemahan sistem, ya. Tetapi kita tak boleh tidak. Kita kena akui inilah yang kita ada. Sebab itu kalau balik kepada kepiawaian orang Melayu dulu, selamat. Mereka memilih seorang saja pemimpin. Namanya raja. Inilah langkah paling tepat. Jangan ramai-ramai sangat. Mungkin ada orang muda akan katakan, sistem beraja ni tak demokratik, Ustaz.
berbudaya feudalism, bertunjangkan autokrasi. Mana boleh? Baik. Saudara, silakan memandang dan melihat kepada negara-negara republik di seluruh dunia. Cuba perhatikan. Sila lihat negara-negara yang berpaksikan tentera. Kajian menunjukkan bahawa bilangan rejim diktator dan juga autokrasi akan wujud pada negara yang tidak beraja. Negara yang tidak beraja, mula dulu beraja, dia buang naik presiden, kuasa rakyat contohnya. Kuasa rakyat contohnya. Tapi bila nanti dia nak berhenti, siapa akan jadi timbalan presiden ataupun pengganti dia? Anak dia. Akhirnya budaya itu diteruskan juga. Berapa banyak negara. Dulu bapak dia presiden, sekarang anak dia pula. Kalau tak anak dia, bapak mula, lepas tu isteri dia pula. Bertukar-tukar begitu sajalah. Anak yang ganti. Kalau dah tahu nak buat sistem begitu, baik teruskan je sistem beraja. Sebab itu, orang Melayu dia kena ada raja. Melayu, Islam beraja. Kalau orang Melayu ni dia tak ada seorang raja, apa masalah? Semua orang akan perangai macam raja. Orang ni rasa besar, orang ni rasa besar, ni grade 54, ni jusasi, macam-macam. Orang ni dapat datuk, ni datuk seri. Semua akan rasa dia tu raja. Jadi biarlah seorang saja raja, dah tentu kita tak bergaduh sama kita. Ini pandangan-pandangan sajalah. Cuma bagi kita lah yang penting sebagai rakyat, marilah kita bersatu. Kita ada negara yang kita kena cintai. Cintai. Ini musim bulan kemerdekaan, kita dah naik bendera kiri kanan. Kita ada negara. Orang politik dia bergaduh cara dia. Orang politik ni dia bergaduh dalam luar dewan, tapi dia luar dia baik. Sebab itu bila pertama kali siaran langsung parlimen diperkenalkan bulan April tahun 2008, masa tu zaman Datuk Ibrahim Ali masih jadi wakil PAS lagi masa itu. Masa tu siaran langsung 1 jam semua ahli parlimen nak anjuk buka soalan. Sebelum tu tak pernah ada budaya. Apa sebab? Dah ada siaran langsung. Waktu bergaduh, wah. Sekarang ni pula sejak parlimen buat live streaming, lagilah ahli parlimen urat leher besar-besar lengan semua bila bercakap. Wah. Tapi mereka ni profesional. Di dalam begitu, tapi di luar dia duduk semeja, kena kopi, isap sigar, dia relax, wah. Masalah kita orang kampung dah ngasah parang, senguh-serah nak bergaduh, nak berperang. Ini yang kita tak nak. Mereka profesional, tak ada masalah. Gaduh-gaduh luar, wah, tak ada masalah. Ada WhatsApp group lagi. Ayolah kita sama-sama, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, yang keruh kita jernihkan, yang membonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Kita sama kita jadi penyuluh dalam gelita, jadi penyabar dalam murka, jadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan tanjung. Sehari dua ni semua pihak akan jual nama kita lah. Kita rakyat sekarang ni laku betul sekarang orang guna nama kita. Geng hak ni kata kami berjuang untuk rakyat. Hak geng sebelah pula kita akan memastikan kebajikan rakyat. Semua orang cakap tengah jual nama kita sekarang ni. Kita sama kita tak payah bergaduh lah. Kita buat je kerja elok-elok dan kita hendaklah mendoakan kepada pemimpin supaya mereka jadi baik. Betul Nabi mengingatkan kata Auf bin Malik, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin kata Nabi adalah kamu cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada kamu. Bukan sekadar cinta, mereka mendoakan kamu dan kamu juga mendoakan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara negara kita dalam suasana corona virus ini ataupun mahkota kuman ini masih lagi ada. Moga-moga Allah peliharalah dari sebarang musibah. Sebagai penghujung pertemuan, marilah sama-sama kita menadahkan tangan berdoa semoga Allah kurniakan kepada kita para pemimpin yang baik yang dapat menjaga kebajikan kita mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma aslih walata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin, Allahumma a'inhum ala al-qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin, Allahumma abid anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin, Allahumma aslih wulata umur muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami orang yang baik-baik. Berikanlah taufik hidayat kepada mereka untuk melaksanakan yang terbaik kepada diri mereka, juga untuk Islam dan juga untuk orang-orang Islam. Ya Allah, bantulah mereka menunaikan tugas mereka sebagaimana yang telah Engkau perintahkan kepada mereka, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka daripada kawan-kawan yang buruk yang boleh merosakkan mereka. Dekatkanlah mereka dengan orang-orang yang baik yang boleh memberi nasihat kepada mereka, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin orang Islam adalah orang-orang yang baik walau di mana pun mereka berada. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.